Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Telah berkata al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, adab-adab berwuduk, pada muka surat 18, ila an qal, apabila engkau selesai dari istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak, kerana bersiwak itu matharatun lil fam wa mardatun lir rabb wa maskhatatun lisyaitan. Bersiwak itu mensucikan mulut dan menyebabkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kebencian kepada syaitan. Dan di antara kelebihan siwak itu, salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwak. Sekali sembahyang dengan bersiwak adalah lebih afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tiada bersiwak. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salah. Jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku akan wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, umirtu bisiwak hatta khasyitu an yuktaba alayya. Aku selalu diperintahkan bersiwak, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku bersiwak sehingga aku khawatir siwak itu akan dijadikan wajib ke atasku. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala selepas menyebutkan adab-adab bangun daripada tidur dan adab-adab pergi ke tandas ataupun menunaikan hajat di tandas, Imam Ghazali menyambung daripada kitabnya dengan membahaskan perihal adab-adab berwuduk. Naam, maka adab-adab berwuduk yang akan dibahaskan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah merangkumi daripada perihal-perihal yang wajib, iaitu fardu-fardu wuduk. Begitu juga ianya membahaskan tentang perkara-perkara yang mandub, yang disunnahkan, yang dianjurkan kepada kita. Maka perkara yang pertama yang disebutkan di sini, ataupun sunnah yang pertama daripada sunnah-sunnah wuduk, adalah untuk kita bersiwak, menggunakan kayu siwak, dan bukan hanya sekadar menggunakan kayu siwak itu, akan tetapi berniat untuk mengamalkan sunnah seketika bersiwak. Kadang-kadang kita menggunakan kayu miswak tapi kita tak niat untuk nak mengamalkan sunnah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu amalan itu akan diganjarkan sesuai dengan niat. Maka kalau kita menggunakan kayu sugi ataupun kalau kita menggunakan berus gigi untuk membersihkan gigi itu tapi tidak niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau suka bahkan menganjurkan untuk menjaga daripada kebersihan mulut dan sebagainya, maka tidak mendapat daripada pahala sunnah. Maka apa-apa sunnah yang kita lakukan perlu ada niat, sehingga sunnah tersebut diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wanwi bisiwaki as-sunnah wa tathhiril fam li qira'atil Quran wa dhikrillahi fi shalah.
Maka antara niat yang boleh kita niatkan sewaktu bersiwak, kita niat untuk nak taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membersihkan mulut kita seperti mana yang diperintahkan Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah. Kita bersiwak itu untuk membaca daripada Al-Quranul Karim, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak masuk solat ataupun kalau kita nak solat, kita niat bersiwak itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersiwak untuk baca Al-Quran, kita niat siwak untuk baca Al-Quran, wa hakadha. Naam. La ilaha illallah. Maka yakni setiap kali kita menggunakan siwak itu untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, sebagai contoh, masuk dan keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, sewaktu nak nak solat, nak berzikir, maka itu semua akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita nak mempelajari daripada ilmu-ilmu agama juga disunahkan untuk menggunakan as-siwak. Naam. Dan di sini disebutkan antara fadilat siwak itu adalah matharatun lil fam, membersihkan daripada gigi, dan juga menghilangkan bau-bau yang tidak disenangi daripada mulut. Dan mulut ini kalau kita banyak bercakap pun akan berubah bau dia. Kalau kita tak bercakap lama pun akan berubah bau dia. Maka dalam kedua-dua keadaan, baginda sallallahu alaihi wasallam apabila sudah lama tidak berkata-kata pun Nabi ataupun akan dianjurkan untuk kita menggunakan siwak. Sama ada lepas bercakap dengan lama ataupun selepas berdiam diri dengan lama. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Naam. Wa mardatun lirrabb. Naam. Dan ianya mendatangkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini antara yang paling mahal, antara perkara yang paling mahal. Untuk mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ianya tidak memerlukan belanja yang besar. Yakni menggunakan siwak itu menghidupkan sunnah Rasulullah dan kemudian mendatangkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ianya tidak mendatangkan belanja yang besar. Yakni mungkin kayu siwak 1-2 ringgit, paling mahal pun mungkin 5 ringgit, mungkin paling mahal sekarang ni yang fancy punya casing dan sebagainya mungkin sampai 10-15 ringgit, akan tetapi tidak lebih daripada itu. Maka kalau kita mampu untuk beli lebih, simpan di rumah sehingga satu berada di bilik tidur kita, sebelum tidur kita boleh guna, bangun daripada tidur kita boleh guna, satu tempat kita sembahyang berdekatan dengan tempat kita sembahyang, sehingga setiap kali kita sembahyang sunat, benda tu mudah dicapai ataupun mudah untuk kita nak ingat, mungkin dalam kereta dan sebagainya. Wa hakadha, dengan kita membiasakan ataupun memperbanyakkan daripada kayu siwak di rumah itu, akan menjadi satu peringatan buat kita untuk menggunakan siwak pada setiap waktu dan keadaan, kerana ianya mendatangkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan satu perkara yang sangat diambil berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Dan kita pasang niat daripada sekarang untuk beramal dengannya. Kerana apa? Kerana kita mempelajari daripada ilmu itu untuk beramal, bukan hanya untuk mengetahui daripada masalah-masalah agama ataupun semata-mata untuk mengetahui apa itu sunnah, apa itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, tapi kita niat untuk nak mengamalkannya, sehingga ianya dapat menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maskhatatun lisyaitan, dan ia mendatangkan kemurkaan kepada syaitan. Syaitan tak suka orang-orang yang menggunakan kayu siwak. Bahkan antara salah satu fadilah menggunakan kayu siwak ini, ianya menerangkan mata, menguatkan ingatan. Ianya juga memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat syahadah sewaktu kita meninggal dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebelum nak meninggal dunia, sewaktu berada di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah menunjukkan kepada Sayyidatina Aisyah dengan matanya, yakni memberi isyarat kepada Sayyidatina Aisyah bahawa beliau ingin menggunakan siwak sebelum dalam keadaan tersebut, yakni dalam keadaan sakaratul maut. Maka Sayyidatina Aisyah yakni meletakkan siwak itu di mulut Sayyidatina Aisyah untuk dibasahkan daripada kayu miswak tersebut, kemudian diletakkan pada mulutnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan fadilat salat dengan as-siwak.
wa salatun bisiwak afdalu min 70 salatan bighairi siwak. Satu salat dengan adanya siwak itu dilipat kali gandakan pahalanya 70 kali daripada salat yang tidak menggunakan siwak. Ada riwayat lain menyebutkan bahawa 2 rakaat dengan salat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Maka kalau kita gabungkan sunnah-sunnah ini ataupun perkara-perkara yang melipat kali gandakan pahala salat, yang mendatangkan kesempurnaan dalam salat, maka kita akan dapati bahawa salat berjemaah itu 25 ataupun 27. Kemudian kalau orang guna kayu siwak, salat dilipat kali gandakan 70 kali. Kemudian kalau orang pakai serban, kalau orang pakai cincin, ini untuk kaum lelaki, kalau pakai serban ataupun pakai dalam keadaan yang senonoh, jubah dan sebagainya, maka perkara-perkara ini mendatangkan kesempurnaan, sunnah-sunnah yang akan mendatangkan kesempurnaan dalam as-salah. La ilaha illallah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu mendatangi masjid, ataupun yang dimaksudkan dengan masjid itu setiap kali kamu ingin salat. Maka seperti mana kita berhias apabila kita nak keluar ke tempat-tempat yang tertentu, aula lebih perlu kita ambil perhatian untuk kita berhias, mencantikkan diri kita, mewangikan diri kita ini sewaktu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Raka'atun bisiwak ta'dilu 70 raka'ah. Naam. Kemudian disebutkan di sini, wa qad yajibul istiaq limra'atin idza amaraha zawjuha. Terkadang menggunakan siwak ini menjadi wajib. Sebagai contoh, kalau suami memerintahkan isteri untuk menggunakan siwak, ataupun seorang tuan memerintahkan kepada hambanya untuk menggunakan siwak, ataupun orang yang ini makruh untuk mendatangi daripada salat ketika mulut itu berbau. Jadi apabila nak hilangkan benda makruh itu, maka menjadi sunnah yang diberatkan, ataupun mungkin akan menjadi wajib untuk kita menggunakan miswak ataupun menggunakan berus gigi dan ubat gigi kalau kita baru lepas makan benda-benda yang mungkin berbau, sebagai contoh makan bawang ataupun halia dan sebagainya. Sebelum kita nak solat, hendaklah kita membersihkan ataupun mewangikan mulut sebelum mendatangi daripada tempat-tempat umum, terutamanya sewaktu kita nak menunaikan solat fardu dalam keadaan berjemaah ataupun solat Jumaat. La ilaha illallah. Naam. Akan tetapi jangan pula ada suami yang memberatkan kepada isterinya, yakni perintahkan sehingga itu ianya menjadi wajib kepada isteri. Ini kita ringankan, yassiru wala tu'assiru. Kita meringankan kepada orang lain, jangan kita memberatkan kepada orang lain. Akan tetapi untuk diri kita, kita niatkan, yakni selagi mana kita mampu untuk lakukan, kita cuba lakukan. Kita anggap sunnah Rasulullah itu sebagai satu perkara yang wajib untuk kita lakukan untuk diri kita. Walaupun ianya bukan wajib, tapi nak menunjukkan kesungguhan kita dalam mengamalkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita anggap ianya sebagai satu perkara yang wajib. Naam, kemudian disebutkan di sini, kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air, dan baca olehmu ketika itu akan doa, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Ya Allah, aku berlindung denganmu dari gangguan syaitan-syaitan, dan aku berlindung darimu daripada kehadiran mereka itu di sisiku. Naam. Antara adab untuk mengambil wuduk adalah menghadap ke arah kiblat dan berdiri di tempat yang agak tinggi, ataupun duduk ataupun cangkung di tempat yang agak tinggi supaya tidak kena percikan daripada air tersebut. Walaupun air tersebut tidak kotor, tapi kita mengelakkan diri baju kita daripada mungkin sebarang kotoran yang mungkin ada di situ. Naam, kemudian dibacakan, dan ini penting untuk kita ambil perhatian, iaitu bagaimana untuk mendatangkan kehadiran hati sewaktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita dituntut untuk menghadirkan hati kita sewaktu salat, maka daripada wuduk lagi kita telah diingatkan untuk menghadirkan hati sewaktu berwuduk. Sehingga kalau kita dapat hadirkan hati kita sewaktu berwuduk, insya-Allah dalam sewaktu kita salat,
pun hati kita itu lebih bersedia untuk menghadirkan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara doa yang dibaca ini adalah Rabbi a'udzubika min hamzati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Naam. Naam. Kalau kita terlupa untuk membaca daripada Bismillahirrahmanirrahim di awal wuduk, maka kita boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sewaktu kita mengambil wuduk. Yakni dalam mana-mana rukun ataupun mana-mana sunat yang kita sedang lakukan, sewaktu kita masih lagi melakukan wuduk itu, kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi kalau kita dah selesai daripada melakukan wuduk, maka dah terlepas daripada waktu untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Azkar, kita boleh baca juga Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Yakni segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan air itu bersih dan suci untuk kita gunakan untuk berwuduk. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, sewaktu kita niat untuk bersiwak sebelum berwuduk, kita boleh niat juga sahaja aku menunaikan sunat-sunat wuduk, menunaikan sunat-sunat wuduk, iaitu daripada sebelum kita basuh tangan. Masalan sebagai contoh, sebelum kita nak baca bismillah, sebelum kita nak bersiwak tu, kita niat, sebab kita bersiwak tu untuk wuduk. Jadi kita niat sahaja aku melakukan sunat-sunat wuduk. Sehingga setiap sunat-sunat wuduk yang kita lakukan daripada awal hingga akhir akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rabbi a'udzubika min hamzati syayatin. Ya Allah, jauhkanlah aku mohon perlindunganmu daripada bisikan-bisikan syaitan ataupun daripada terkena daripada keburukan-keburukan yang didatangi oleh syaitan. Naam. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya ke dalam benjana dan baca olehmu doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Ya Allah, aku meminta akan engkau akan keuntungan dan keberkahan, dan aku berlindung denganmu dari pada sial dan kebinasaan. Naam. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah, antara maknanya, ya Allah, aku memohon kekuatan untuk melakukan ketaatan kepadamu. Al-yum, yang mana diterjemahkan di sini keuntungan. Antara maknanya juga al-quwah ala ta'ah, kekuatan untuk melakukan ketaatan. Dan makna keberkatan itu adalah ditambahkan kebaikan pada setiap perkara. Ditambahkan kebaikan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Naam, dan keberkatan ini apabila diletakkan kepada sesuatu, maka ianya akan bertambah, ataupun manfaat yang kita dapat daripada perkara tersebut akan bertambah. Iaitu sebagai contoh, keberkatan pada umur bukan ditambah pada bilangan umur tersebut, kerana seperti yang kita tahu, umur itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama seseorang itu akan hidup di alam dunia. Akan tetapi kalau dia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keberkatan pada umur tersebut, maka dalam umur yang sama itu, katalah orang ini telah ditetapkan bahawa dia akan hidup selama 60 tahun. Maka dalam umur 60 tahun itu dia akan diberikan taufik, diberikan kekuatan, diberikan waktu untuk melakukan perkara-perkara lebih daripada kebiasaannya apa yang mampu dilakukan oleh orang yang umur 60 tahun. Sebagai contoh, orang 60 tahun kadang-kadang katalah kebiasaan tidur 8 jam satu hari. Tapi disebabkan ada keberkatan pada umur tersebut, maka diberikan kekuatan. Yakni dia tidak perlu tidur dengan banyak, diberikan kesihatan sehingga dia tidak terhenti dari melakukan ibadah kerana penyakit tersebut dan sebagainya, wahakadha. Maka itu antara makna keberkatan pada umur. Begitu juga boleh dikiaskan dengan perkara-perkara yang lain, seperti keberkatan pada rezeki, keberkatan pada anak-anak, keberkatan pada amal ibadah, keberkatan pada ilmu dan sebagainya. Maka kita mohon keberkatan itu diberikan Allah kepada kita ini dalam setiap perkara dan yang Allah berikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa na'udzubika minasyumi wal halakah. Maka kita memohon perlindungan daripada Allah daripada apa-apa keburukan dan kehancuran. Ada juga doa yang disebutkan yang boleh kita baca, Allahumma hfaz yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah,
lindungilah aku daripada segala jenis maksiat. Lindungilah khususnya tangan. Ni kita doa, kita tengah nak baca basuh tangan, maka kita mohon daripada Allah, ya Allah, lindungilah tangan aku ini daripada apa-apa jenis maksiat, daripada segala jenis maksiat terhadap kamu, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada juga yang menyebutkan al-yumnah. Yumnah ni macam tuah, keuntungan ataupun tuah, yakni apa-apa yang dilakukan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara sunnah baginda adalah suka akan kekananan, iaitu memulakan segala perkara itu daripada belah kanan. Perkara-perkara yang baik semuanya dilakukan dengan tangan kanan. Pakai baju, pakai pakaian iaitu dengan tangan kanan. Yang ini kalau nak minta pendapat daripada sebelah kanan, nak bagi air daripada sebelah kanan dan sebagainya, maka seakan-akan perkara-perkara yang dilakukan yang bermula daripada sebelah kanan itu akan mendatangkan keberkatan, keuntungan dan tuah kepada orang tersebut. Dan di dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan, seperti dalam surah Al-Waqiah, ada 3 golongan. Satu, al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ashabul yamin, orang sebelah kanan, mereka-mereka yang berada di sebelah kanan. Wa ashabus shimal, dan orang yang sebelah kiri. Maka orang-orang yang sebelah kanan ini mendapat syurga, mendapat kenikmatan, mendapat keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan itu, antara sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memulakan segala perkara itu dari sebelah kanan. Naam. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk menghilangkan hadas, atau engkau berniat istibahatus salah, artinya membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang, dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Naam. Di sini disebutkan tentang niat fardu. Maksudnya fardu wuduk ada 6. Yang pertama itu adalah niat. Maksudnya bila kita nak basuh muka, hendaklah kita hadirkan niat mengangkat fardu wuduk. Sewaktu kita nak meletakkan air pada muka kita itu, pada waktu itu kita niat, sahaja aku niat fardu wuduk, sahaja aku mengangkat fardu wuduk. Dan ini juga antara perkara yang penting. Yang tadi tu daripada permulaan tu kita niat untuk nak menunaikan sunat-sunat wuduk. Sebab apa? Sebab ada sunat-sunat yang mendahului daripada fardu wuduk. Iaitu fardu wuduk itu niat dan membasuh muka. Maka sunat-sunat daripada basuh tangan, daripada komor mulut, daripada Allahumma salli ala Muhammad, daripada bersiwak, itu semua merupakan sunat-sunat sebelum bermulanya fardu wuduk. Maka kita niatkan untuk melakukan sunat-sunat wuduk, dan kemudian sewaktu nak basuh muka kita niat untuk melakukan fardu wuduk. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Maksudnya kita cuba hadirkan sepanjang kita basuh muka itu akan niat fardu wuduk di dalam hati. Naam. Naam. Kemudian disebutkan di sini sunnah ini sama ada boleh dilakukan sebelum basuh muka ataupun selepas. Tapi di dalam kitab ini Imam Ghazali menyebutkan selepas membasuh muka. Kemudian ambil air 1 cebok dan berkumur-kumurlah engkau dengannya 3 kali, dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulut sehingga sampai ke hujung halkum, iaitu bahagian atas kerongkong. Kecuali jika engkau puasa, maka perlahankan berkumur-kumur itu, dan bacalah olehmu ketika itu, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dhikri lak wa thabbitni bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitabmu, iaitu Al-Quran, dan untuk memperbanyak berzikir kepadamu, dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh, iaitu la ilaha illallah, di dunia dan di akhirat. Maksudnya jadikanlah aku hidup dan matiku dalam keadaan beriman. Kemudian ambil pula 1 cebok air yang lain untuk engkau memasukkan ke dalam hidungmu, maka hendaklah engkau beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, dan baca olehmu akan doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Artinya, ya Allah,
ciumkanlah hidungku ini akan bau wangi syurga sedangkan engkau rida kepadaku. Dan ketika engkau menghembuskan air hidungmu, hendaklah engkau baca doa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bau busuk api neraka dan dari kejahatan tempat kediamanku. Nah, seperti yang saya sebutkan, iaitu komor mulut dengan basuh hidung itu kebiasaannya dilakukan sebelum basuh muka. Akan tetapi di sini Imam Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan selepas basuh muka. Ala kulli hal, ianya salah satu daripada sunnah-sunnah wuduk. Maka kita disunnahkan untuk komor mulut, dan sewaktu kita komor mulut itu kita baca doa. Kita baca doa apa? Kita mohon daripada Allah, ya Allah, permudahkan aku untuk membaca daripada Al-Quran dan memperbanyakkan berzikir kepada kamu, dan tetapkanlah perkataan la ilaha illallah di dunia dan akhirat. Iaitu kita ingin berada dalam keadaan keimanan di dunia ini dan juga di akhirat. Kemudian ada dua sunnah yang berbeza, iaitu sewaktu membasuh hidung itu, membersihkan hidung, ada dua sunnah. Masukkan air ke dalam hidung itu satu sunnah, mengeluarkan air daripada hidung juga merupakan sunnah yang lain. Jadi nak masukkan air ke dalam hidung itu digunakan dengan tangan kanan, dan ada doanya, ya Allah, ya ini berilah aku dapat menghidu daripada wangian syurga dalam keadaan engkau rida kepada aku. Itu sewaktu kita masukkan air ke dalam hidung. Dan kalau kita boleh tarik air itu sedalam yang mungkin, kita cuba, sebab ianya akan dapat membersihkan daripada kotoran-kotoran pada hidung. Dan sewaktu kita nak hembus pun dianjurkan untuk kita hembus dengan kuat dengan tangan kiri. Ini dimasukkan air yang bersih dengan tangan kanan, dikeluarkan air yang kotor itu dengan tangan kiri. Ini juga merupakan keindahan Islam. Ini perkara yang bersih itu dengan tangan kanan, perkara yang kotor itu dengan tangan kiri. La ilaha illallah. Dan sewaktu kita menghembus air daripada hidung itu, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada busuknya api neraka dan dari kejahatan tempat kediamanku. Tempat kediaman iaitu kita mohon Allah agar supaya dijauhkan daripada neraka. Jangan dijadikan neraka itu tempat kediaman kita. Akan tetapi kalau seseorang itu berpuasa, maka bila dia nak berkomor, hendaklah dia berjaga-jaga. Maksudnya bila dia tak puasa, tak kisah, boleh kita komor tu dengan keadaan yang sempurna sehingga kadang-kadang sampai ke anak tekak. Tapi bila kita sedang berpuasa, jangan pula kita berkomor sampai ke anak tekak. Ini komor, ini di bahagian depan sahaja cukup. Cuma kalau kita sewaktu kita puasa, kita komor itu di bahagian depan, tapi kalau ada air yang termasuk disebabkan komor tersebut, maka dimaafkan. Tapi kalau kita memang komor sampai kita gagal sampai ke anak tekak, bila termasuk tu salah kita. Tapi kalau kita setakat komor biasa sahaja, tapi ada termasuk sedikit, tidak membatalkan daripada puasa, kerana kita melakukan daripada sunnah. Begitu juga ada doa. Tadi kita cakap kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar dibantu untuk membaca daripada Al-Quran dan memperbanyakkan daripada zikir. Ada juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Doa dia apa? Allahumma askini min haudhi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la nadma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berilah aku minum daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana minuman daripada telaga tersebut akan menyebabkan seseorang itu hilang kehausannya sampai bila-bila. Ataupun kita boleh baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan untuk mensyukuri atas segala nikmatmu. Pun boleh. Mana-mana yang mudah. Hatta kalau kita tak hafal dalam bahasa Arab, yang penting kita bila kita melakukan daripada ini sunat-sunat ataupun fardu wudu itu, kita hadirkan maknanya. Kita merasakan bila basuh mulut, kita nak Allah
permudahkan kita cakap benda yang baik, memperbanyakkan daripada baca Al-Quran, memperbanyakkan daripada zikir dan sebagainya. Bila basuh tangan, kita minta perkara-perkara yang baik. Basuh muka, minta perkara-perkara yang baik. Basuh mulut, kita mohon daripada Allah, nak minum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ada umat-umat aku yang mereka mendatangi daripada telaga aku, akan tetapi waliyadzubillah kemudian ditolak, mereka dihalau daripada telaga. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, ataupun wahai para malaikat, ini merupakan umat-umatku. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas kamu. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Maka kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita diizinkan untuk minum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita mohon daripada Allah agar kita diberi minum itu daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana ada orang yang merasa kenikmatan dapat minum daripada telaganya Rasulullah, akan tetapi ada orang yang nikmatnya lebih tinggi. Dia merasakan kenikmatan kerana kemanisan, kelembutan ataupun kehebatan, kewangian tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maka bukan dia kenikmatan dia yang dia rasa itu lebih, bukan daripada air yang diminum, akan tetapi kerana tapak tangan daripada mana air itu dia minum, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang menikmati sesuatu perkara itu berbeza-beza. Ada yang menikmati air itu, ada yang menikmati daripada tangan, daripada mana yang dia dapat minum air tersebut. La ilaha illallah. Naam. Begitu juga dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi disebutkan, sewaktu kita nak basuh hidung, apa doa yang dibaca? Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika. Ya Allah, janganlah engkau haramkan aku, janganlah engkau halang aku daripada menikmati daripada bau-bauan syurga kamu, syurgamu ya Allah. Naam. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau membasuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai dari tempat yang mula mendatar dari dahi sampai ke hujung bahagian depan hadapan daripada dagu. Ini dari segi bujurnya, dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahdhif, iaitu tempat yang beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Itulah tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis, iaitu tempat yang ada di tepi dahi. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Bulu kening, bulu misai, bulu mata, bulu azar, iaitu bulu yang tumbuh dari tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis, dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Dan bacalah olehmu ketika membasuh muka itu, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumat yawma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadikan putih muka para awliyamu, iaitu kekasihmu, pada hari kiamat. Dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kegelapan pada hari yang menjadi hitam muka musuh-musuhmu. Dan jangan engkau tinggalkan menyelati janggut yang tebal. Naam. Di sini disebutkan iaitu membasuh daripada muka itu, kita mulakan daripada dahi. Kita mulakan letak air itu, kita letak daripada dahi, daripada permulaan tumbuh rambut. Maka panjang muka itu, dia punya had ataupun dia punya definasi dia daripada tempat tumbuh rambut sehinggalah ke bawah dagu. Itu panjang dia, daripada tempat mula tumbuh rambut sehingga ke bawah dagu, dan lebarnya daripada satu cuping telinga ke satu cuping telinga yang lain. Dan untuk memastikan bahawa keseluruhan daripada muka itu dibasahi dengan air wuduk, maka hendaklah kita pastikan kita basuh biar lebih sikit, terutamanya di bahagian sempadan-sempadan muka ini. Di bahagian sempadan muka ini semuanya dibasuh dengan teliti agar supaya kita dapat pastikan
setiap daripada bahagian muka itu dibasahi dengan air wuduk. Sebab takut-takut kalau ada bahagian yang tak kena air wuduk, maka basuhan muka itu tidak diterima, dan apabila basuhan muka itu tidak diterima, maka wuduk itu tidak diterima. Apabila wuduk itu tidak diterima, maka solat juga tidak diterima, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka kita pastikan, disebutkan tadi semua rambut-rambut ataupun bulu-bulu yang terdapat pada muka. Sebagai contoh, bulu kening, kemudian mata ini di bahagian hujung ataupun di bahagian tengah mata ni yang berdekatan dengan hidung, iaitu terutamanya kalau kita baru bangun daripada tidur, kita pastikan yang ini dibasuh mata itu dengan betul. Kemudian di bahagian bawah hidung, terutamanya kaum lelaki, yang mana ada janggut dan sebagainya, pastikan terutamanya mereka-mereka yang mempunyai janggut yang nipis. Kalau janggut itu nipis, hendaklah dipastikan air itu sampai ke kulit-kulit di bawah janggut yang nipis. Adapun janggut yang tebal, tidak mengapa, cukup sekadar membasahi daripada luarannya sahaja. Dan apa definisi janggut yang tebal? Definisi janggut yang tebal tu, kalau kita berdiri di hadapannya sewaktu bercakap, yang ini kita tak akan nampak daripada kulit di bawah janggut tersebut. Itu dianggap sebagai janggut yang tebal. Dan bagus kalau kita takhlil, iaitu kita menyelati janggut yang tebal, iaitu kita letak air agar supaya benda itu air masuk ke dalam bawah kulit. Walaupun ini bukan satu perkara yang wajib bagi orang yang mempunyai janggut yang tebal, tapi sunnah untuk melakukan perkara tersebut. Itu yang terkait dengan muka. Dan kita doa agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala serikan wajah kita itu pada hari kiamat, seperti mana wajah-wajah orang-orang saleh itu diserikan oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah. Dan kita mohon perlindungan jangan sampai muka kita itu dihitamkan seperti mana muka-muka musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dihitamkan pada hari kiamat. Naam. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan diikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku sampai ke tempat pertengahan lenganmu, kerana perhiasan di dalam syurga itu sampai ke tempat basuhan wuduk. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kanan akan doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kiri dengan doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau berikan akan catatan amalanku di tangan kiriku, dan engkau berikan kepadaku di sebelah belakangku. Nah, jadi tangan ini daripada segi bahasa, tangan boleh diertikan daripada hujung jari ini sampai ke pergelangan tangan. Boleh juga diertikan daripada tangan itu daripada hujung jari sampai ke siku, dan juga boleh dikatakan daripada hujung jari ini sampai ke bahu. Tapi apabila membahaskan tentang perkara wuduk, maka yang dimaksudkan tangan itu adalah daripada hujung jari sampai ke siku. Disebabkan siku kita ni tak ada sempadan, iaitu tak ada had, tak ada limit untuk mengetahui di mana siku itu, maka sewaktu kita membasuh tangan kita ni daripada tangan sehingga ke siku itu, kita pastikan bahawa basuhan itu melebihi daripada siku, sehingga kita dapat pastikan secara yakin bahawa keseluruhan siku itu telah dibasahi dengan air. Dan salah satu cara juga untuk nak memastikan bahawa air itu sampai ke seluruh kawasan tangan daripada hujung jari sampai ke siku adalah dengan kita mengesatnya, iaitu bila kita ambil air dan kemudian kita kesat tangan kita itu perlahan-perlahan dan sempurna, agar semua kawasan kulit ataupun kawasan-kawasan di bawah bulu-bulu dan sebagainya itu kena meresapi daripada air tersebut. Naam.
Dan kadang-kadang jangan sampai ada bahagian-bahagian yang tertinggal, tak terkena air. Kadang-kadang bila diambil wuduk dan keadaan tergesa-gesa, kadang-kadang kita tak perasan ada bahagian yang tidak terkena air. Sama juga macam kita cakap tadi pasal muka, kalau ada bahagian daripada tangan tu tak kena air, waliyazubillah, takut-takut wuduk kita tak diterima. Dan kalau wuduk kita tak diterima, kita punya salat pun tak diterima. Naam. Bila kita basuh tangan kanan, kita mohon daripada Allah agar supaya buku catatan kita, buku catatan amalan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangan kanan, dan kita diberikan perhitungan yang mudah di hari kiamat. Bila kita basuh tangan kiri, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita tidak diberikan buku catatan itu, buku catatan amalan daripada tangan kiri ataupun daripada belakang kita, yang mana menandakan kecelakaan seseorang apabila diberikan buku catatan amalannya daripada tangan kiri, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan jangan kita lupa juga pastikan, ya, ini kalau kita kaum ibu-ibu kalau buat kerja di dapur dan sebagainya, kadang-kadang uli tepung dan sebagainya, mungkin tepung itu masuk dekat celah-celah kuku. Make sure kita pastikan sebelum kita ambil wuduk itu kita dah bersihkan kuku kita, agar supaya tak ada perkara yang menghalang daripada air itu untuk sampai pada tangan kita ataupun pada celah-celah jari ataupun kuku. Maka disunahkan juga untuk takhlil, iaitu untuk menyelati daripada jari-jari. Kalau kita nak basuh tangan kanan, yang kita letak tangan kiri di atas tangan kanan. Dan kalau kita nak basuh tangan kiri itu, kita letakkan tangan kanan, yang ini palm tangan kanan itu di pada tangan sebelah kiri. Naam. Kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepala dengan sapuan, iaitu dengan membasuh kedua jarimu, lalu engkau temukan hujung jari-jari kedua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bahagian depan kepala. Kemudian engkau lakukan kedua tangan itu, lalukan kedua tangan itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Setelah itu engkau kembalikan semula kedua tanganmu ke hadapan. Ini baru dihitung satu kali sapuan. Maka engkau buat seperti ini 3 kali dan baca olehmu ketika menyapu kepala itu, Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk, Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu dan turunkanlah kepadaku berkahmu, dan naungilah aku di bawah naungan arashmu di hari yang tiada naungan kecuali hanya naunganmu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari sentuhan api neraka. Naam. Kemudian disebutkan cara untuk nak basuh kepala. Cara untuk nak basuh daripada kepala. Kita setelah kita basahkan tangan kita ini, kemudian kita letak hujung-hujung jari di hadapan sini, dan kita letak kita punya ibu jari di bahagian kita punya tepi dahi ni. Kemudian kita lalukan satu laluan sampai ke belakang. Kalau kita rasa tak sempurna, maka kita boleh patahkan balik. Maksudnya kalau ada bahagian-bahagian rambut yang tidak terkena daripada air, contohnya orang yang berambut panjang dan sebagainya, maka boleh dikedepankan balik tangan itu agar supaya lebih banyak kawasan rambut terkena daripada air tersebut. Nah, dan dilakukan 3 kali. Itu yang paling sempurna. Akan tetapi yang paling minimal, yang paling sedikit adalah kita basuh ataupun kenakan air pada rambut itu 3 helai, ataupun paling sikit 3 helai, ataupun 1 helai pun boleh. Yang penting ianya berada di kawasan rambut. Contohnya kalau orang tu rambut panjang, dia kedepankan rambut dia, lepas tu dia basahkan sikit je yang belah depan sehingga terkeluar daripada bahagian kepala. Tak boleh. Perlu dibasuh rambut itu yang berada di bahagian kepala. Mana-mana bahagian kepala, di bahagian depan ataupun tepi ataupun belakang. Yang penting ianya berada dalam sempadan kepala seseorang. Naam. Dan doa ni doa yang sangat menarik.
Kalau boleh kita hafal, kita hafal. Tapi kalau kita tak mampu nak hafal, kita boleh baca makna dia dalam hati, ataupun kita hadirkan maknanya dalam hati. Ya Allah, selubungilah aku dengan rahmat-Mu dan turunkanlah keberkatan pada diriku, dan naungilah aku di bawah naungan arasy-Mu pada hari yang mana tiada naungan melainkan daripada naungan-Mu. Ya Allah, haramkanlah kulitku dan rambutku daripada api neraka. Nah, kemudian engkau sapu kedua telingamu, luar dan dalam, dengan air yang baru, yakni bukan air yang tersisa di tangan selepas menyapu kepala. Dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam dua lubang telingamu. Maka engkau sapukan bahagian luar dengan ibu jari, dan baca olehmu ketika itu, Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadi al-jannah ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar suatu perkataan, lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, perdengarkan akan aku akan suara pemanggil syurga di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Kemudian sapulah tengkukmu dan bacalah olehmu, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, merdekakanlah, yakni bebaskanlah tengkukku ini daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. Naam. Maka kita basuh telinga ini. Selepas dibasahkan telinga tersebut, maka kita masukkan ibu jari ni, jari telunjuk ke dalam telinga, dan ibu jari ini dijalankan di bahagian belakang telinga. Di bahagian belakang telinga itu dijalankan, dibersihkan telinga tersebut luar dan dalam. Dan kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijadikan telinga ini telinga yang mendengar dengan teliti sesuatu perkataan yang baik, iaitu kita mendengar dengan telinga ini perkara-perkara yang baik daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, daripada perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu tujuan telinga itu adalah untuk memberi perhatian kepada perkara-perkara yang baik, dan bukan untuk mendengar daripada perkara-perkara yang dilarang. Na'am, yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang mendengar daripada perkara yang baik dan mengikuti yang terbaik daripadanya. Ya Allah, jadikanlah telinga ini dapat mendengar panggilan suara ataupun pemanggil, mendengar suara pemanggil di dalam syurga bersama orang-orang yang baik-baik. Naam. Yang mana dikatakan bahawa di dalam syurga nanti yang akan membuat pengumuman di dalam syurga adalah Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu wa ardah. Naam. Disebutkan di sini bahawa pada muka seseorang, muka merupakan bahagian yang paling mulia di kalangan tubuh badan manusia. Dan dekat muka itu ada banyak iaitu bahagian-bahagian yang terbuka. Nah, ada bahagian-bahagian yang terbuka seperti telinga, mata, hidung dan mulut. Mata, telinga, hidung dan mulut. Dan setiap daripada pembukaan tersebut disebutkan di sini bahawa rasa dia Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semuanya lain-lain. Subhanallah. Iaitu maaf cakap, air liur itu manis. Kemudian yang di dalam hidung iaitu masam. Yang daripada air mata masin. Daripada telinga pahit. Subhanallah. Ini merupakan keajaiban dan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara yang dicipta dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam, dan kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas membasuh daripada telinga agar sewaktu kita sapu daripada belakang tengkuk. Selepas kita basuh telinga, kita basuh belakang tengkuk itu, kemudian kita doa, Ya Allah, bebaskanlah aku daripada api neraka.
Yang ini bebaskanlah aku daripada digolongkan daripada orang-orang daripada ahli neraka. Dan agar supaya kita tidak dibelenggu oleh besi-besi yang mengikat. Dan antara perkara-perkara yang akan mengikat kita adalah tanggungjawab kita dan amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Ini makin banyak amanah, makin banyak tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang, maka perkara-perkara tersebut akan menjadi asbab dia terikat. Yang mana dalam hadis ataupun dalam riwayat disebutkan bahawa yang akan membuka ikatan tersebut adalah keadilan seseorang. Maksudnya jikalau seseorang itu adil dalam menjalankan amanah, benar dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka itu akan menjadi kunci untuk melepaskannya daripada besi-besi ikatan. Akan tetapi kalau tiada kunci keadilan, tiada kunci kebenaran, maka dia akan dibelenggu dengan rantai-rantai tersebut, wal'iyazubillahi tabaraka wa ta'ala. Disebabkan itu, orang yang minta untuk yang ini mengambil amanah, yang ini mereka minta untuk memegang amanah, maka keadaannya akan dibiarkan kepada dirinya sendiri. Iaitu kalau dia ada amanah, maka dia akan berjaya. Tapi orang yang diberikan amanah, maka dia akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan amanah tersebut. Sebab tu dalam Islam kita tak minta untuk memegang amanah, tapi kalau kita diberikan amanah, maka kita cuba jalankan amanah tersebut sebaik mungkin. La ilaha illallah. Sebab kita takut amanah tersebut akan menjadi asbab kita terikat, tak dapat nak bergerak ke hadapan menuju ke syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi kaki kiri dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada dua mata kaki dan selati celah-celah jari kakimu dengan kelingking tangan yang kiri. Engkau mulakan yang demikian itu dengan menyelati kelingking kakimu yang kanan sehingga engkau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri. Engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu dari sebelah bawah dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kanan, Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas titian siratul mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang saleh. Dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kiri, Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadamayya 'ala sirati finnar yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui di atas titian siratal mustaqim, di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki orang yang munafik dan musyrik. Dan basuhlah kakimu sehingga sampai ke pertengahan betismu, dan hendaklah engkau memastikan bahawa semua anggota wudukmu itu engkau basuh atau engkau sapu 3 kali. Naam. Maka rukun yang kelima daripada rukun-rukun wuduk adalah membasuh kaki kanan dan kaki kiri sehingga buku lali. Dan seperti yang kita sebutkan sewaktu basuh tangan tadi, iaitu siku itu tak ada sempadan ataupun tak ada had batasannya. Maka perlu untuk kita basuh lebih daripada siku untuk kita memastikan bahawa keseluruhan siku itu telah dibasahi dengan air wuduk. Begitu juga dengan kaki, buku lali itu tak ada sempadan. Maka perlu untuk kita pastikan atau basuh buku lali itu lebih sehingga separuh betis kita untuk kita memastikan agar supaya buku lali itu kesemuanya telah dibasuhi dan dibasahi oleh air wuduk. Naam. Dan diajarkan di sini bagaimana untuk kita nak menyelati daripada kaki kita. Kita guna jari kelingking tangan kiri ini. Contohnya ni kaki kanan, maka kita masukkan kita yang ini selati jari tu daripada kelingking tangan jari kanan satu persatu daripada bahagian bawah kaki. Maksudnya kaki tu kita sengitkan dia, lepas tu kita selati satu, kemudian guna jari yang sama tu kita selati daripada kaki kiri daripada belah bawah, daripada ibu jari kaki kiri, sehinggalah
ke kelingking jari kiri. Naam. Dan kita pastikan bahawa seluruh kaki itu kena air, terutamanya tempat-tempat dekat kita punya heels, kita punya tumit. Kerana tumit kita kadang-kadang pecah dan sebagainya, terutama musim sejuk, ada lubang-lubang dan sebagainya, maka kita pastikan bahawa air masuk ataupun kena di seluruhan kaki kita. Kita make sure keseluruhan kaki kita itu dibasahi dengan air wudu. Naam, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu basuh kaki, ya Allah, lindungilah kaki aku ini daripada tergelincir daripada jambatan as-sirat. Yang mana kalau tergelincir, waliyadzubillah, bawahnya adalah api neraka. Yang mana kaki-kaki orang munafik itu akan tergelincir pada hari tersebut. Dan untuk kita tetap teguh berdiri di atas siratal mustaqim, di atas jambatan as-sirat pada hari kiamat nanti, hendaklah kita juga berdiri tetap di atas syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berada di atas muka bumi ini, menjalani daripada segala perintah Allah, meninggalkan daripada segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk berjalan di jalan yang lurus di atas muka bumi ini, insya-Allah kita akan dibantu sewaktu kita ingin melintasi daripada titian sirat. Akan tetapi kalau kita tidak ambil indah, ambil ringan, yakni terhadap syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditakuti bahawa kita tidak akan dapat berdiri dengan tetap dan teguh di atas siratal mustaqim pada hari kiamat nanti. Naam. Dan diingatkan bahawa hendaklah kita basuh setiap anggota itu 3 kali. Dan yang paling penting adalah kita basuh dengan sempurna basuhan yang pertama. Kerana basuhan yang pertama itu adalah wajib ataupun fardu, dan basuhan kedua dan ketiga itu adalah sunnah. InsyaAllah kita akan habiskan perbahasan tentang adab-adab berwudu ini pada pengajian yang akan datang, insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk mengamalkan dengan ilmu-ilmu yang telah diperdengarkan kepada kita. Kita berusaha bersungguh-sungguh bagaimana kita dapat menyempurnakan wudu kita. Bahkan setiap daripada amal ibadah yang difardukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita rasakan itu perkara yang paling penting untuk kita sempurnakan. Kita menjadi orang yang perfectionist dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menjalankan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan daripada keridhaannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kullina salihah jami' akhirat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.